Kamu curi duit aku, pasal pura-pura semayang ni kata. Pulangkan duit aku. Al-Imam Ali Zainal Abidin tengah salat. Lelaki tadi pergi dan cekak baju Imam Ali Zainal Abidin, kata, "Wahai fulan, wahai pencuri, bagi balik duit aku." Dia tak curi, dia tak ambil. "Aku pulangkan, maafkan aku, maafkan aku." Bukan dia ambil, tapi ini akhlak. Ketika tu dia kata, "Aku minta maaf dan aku akan pulangkan." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وفقره بين عينين ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة أو كما قال رسول الله sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan syukur pada Allah karena limpah kurnia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya Allah Taala yang himpunkan kita daripada taufik, hadiah yang cukup mahal daripada Allah. Yang dimuliakan Ustaz Kiai Lutfi Basari, Ustaz Ali Zainal Abidin, Imam Masjid, Ustaz Abdullah, Ami Salahuddin bin Yahya, Ami Fuad Al-Latas, para hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya minta maaf mutakhir, lambat bekerja daripada kuliah di Sungai Buaya. Dekat 45 minit lebih kurang. Drag sikit isi minyak. Alhamdulillah, Allah Ta'ala sampaikan dapat duduk live lah dalam kereta dengar maulid. Semoga Allah Ta'ala terima dan hadirkan kecintaan kepada diri kita, seperti mana kecintaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah hadirkan kepada para sahabat ridwanullahi ajma'in yang ketika dulu hidup bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup jauh lepas Nabi wafat. Kita berusaha semata-mata untuk menyempurnakan hakikat cinta seperti mana yang telah disempurnakan oleh mereka orang dulu. Sehingga Nabi SAW tak kala duduk dengan mereka, Nabi melihat wajah-wajah mereka, sayup mata Nabi memandang ke arah kita semua. Tuba liman amana bi warani. Beruntunglah, kata Nabi, orang yang beriman dengan aku dan melihat aku. Watuba, 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 sab'a mirarin. 7 kali Nabi ulang. Beruntunglah, 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 beruntunglah. Liman amana bi walam yarani. Mereka yang beriman dengan aku dalam keadaan sekalipun mereka tak pernah tengok aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia ni tak lama. Allah Taala boleh ambil kita tiba-tiba. Minggu lepas, sebelum mula kuliah maghrib di taman di kampung Kuala Teriang, di sana internet tak ada, line pun kurang. Jadi sebelum nak naik ke meja kuliah, tiba-tiba internet masuk. Datang banyak mesej, banyak WhatsApp. Antara WhatsApp yang saya dapat ialah daripada mak saya. Jarang umi saya WhatsApp. Dan umi saya hantar macam-macam, Cosmo lah, Metro lah, dan video-video yang dia kata takziah mak saudara baru meninggal.
Kalau tuan-tuan ingat lagi minggu lepas, peristiwa aksiden Jalan Greek yang kereta Alza kena langgar dengan four-wheel drive. Hancur kereta tu. 5 orang daripada kereta Alza meninggal semua. Mereka baru balik hantar anak di madrasah Pondok Pasir Tumbuh. Anak tu pun tak tahu itulah salaman terakhir dengan ibu dia. Anak tu pun tak tahu itu salaman terakhir dengan bapa dia. Anak tu pun tak tahu itu salaman terakhir dengan kakak dia. Anak tu pun tak tahu itu salaman terakhir dengan anak saudara dia. Dan itulah kehendak takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan rasa mati. Thumma ilaina turja'un, kemudian kepada kamilah kata Allah mereka akan dikembalikan. Mati ni satu benda yang tak boleh dibawa bincang. Sampai satu ketetapan Allah untuk mati kita. Sebab tu para sahabat ridwanullahi ajma'in, apabila mereka dapat hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka meletakkan diri mereka di jalan Allah, mereka letakkan diri mereka pada pengabdian kepada Allah, supaya pengakhiran kehidupan mereka ialah pengakhiran yang paling baik setelah melalui kehidupan jahiliah yang cukup dahsyat. Sayyidina Khalid Al-Walid masuk Islam agak lambat daripada semua para sahabat yang lain. Pada tanggal 1 Safar tahun ke-8 Hijrah, Sayyidina Khalid Al-Walid telah menuju ke Madinah untuk berbaiat dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Khalid Al-Walid bin Mughirah satu orang yang sangat cerdik. Satu orang yang begitu hebat kebijaksanaan, kepandaian yang Allah bagi pada dia. Tetapi atas beberapa perkara telah menjadi asbab hidayat lambat sikit sampai pada dia. Antaranya, Khalid Al-Walid fikir, kalaulah aku masuk Islam nanti macam mana keadaan ayah aku, yang mana sepanjang hidup dia telah menentang agama. Dan Khalid Al-Walid membela kematian ayah dia. Yang kedua, Khalid Al-Walid fikir, kalau aku masuk Islam aku kena baca Quran. Dan ada sebahagian ayat Al-Quran yang menceritakan laknat kepada ayah dia, Walid bin Mughirah. Al-Imam Jalaluddin As-Sayyuti menyebut dalam kitab di Asbabun Nuzul daripada surah Al-Muddassir, ketika mana mereka orang-orang Quraisy berada di Darun Nadwah, parlimen Quraisy, bermesyuarat untuk menjatuhkan agama Allah, bermesyuarat untuk menjatuhkan dakwahnya Rasulullah. Antara yang terlibat dalam mesyuarat itu ialah bapaknya Sayyidina Khalid Al-Walid bin Mughirah radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa dia? Beliaulah Walid bin Mughirah. Antara orang tua yang berada di dalam mesyuarat itu. Semua mereka tengok pada Walid. Wahai Walid, apa benda yang kita boleh tuduh Quran supaya kita boleh hancurkan dakwahnya baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah menceritakan keadaan mesyuarat itu. Innahu fakkara wa qaddar, فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. Mereka termenung fikir apa benda nak tuduh Quran. Allah kata binasalah orang yang duk fikir apa nak tuduh Quran. Thumma qutila kaifa qaddar. Sekali lagi Allah kata binasa orang yang nak tuduh Quran. Thumma nazar. Mereka termenung masih lagi dalam keadaan fikir apa benda nak tuduh Quran. Thumma abasa wa basar. Kemudian mereka berkerut, kata Allah, dahi-dahi mereka masih lagi fikir apa benda nak tuduh Quran. Thumma adbara wastakbar. Dalam keadaan akhirnya mereka berpaling dalam keadaan mereka rasa bangga dan sombong. Faqala in hadha illa sihrun yukthar. Yang kita boleh tuduh Quran ni sihir. Dan direka-reka perkataan dia. In hadha illa qaulul bashar. Tidaklah Quran ini melainkan cuma perkataan manusia. Sa'uslihi saqar. Allah cerita kami akan campak dia ni dalam saqar. Wa ma adraka ma saqar. Apa yang kalian tahu tentang saqar?
La tubqi wa la tadhar. Yang masuk dalam tu, yang dicampak dalam tu hancur berkecai, apa baki pun takkan tinggal di jasad dia. Lawahatul lil bashar, dinyalakan untuk bakar manusia. 'Alaiha 19, dalam tu ada 19 malaikat yang jaga. Allah cerita betapa keadaan laknatnya, kehancuran Walid bin Mughirah, bapa kepada Sayyidina Khalid Al-Walid. Dia Khalid fikir, kalau aku masuk Islam, aku kena baca Quran, aku kena hafal Quran, aku tak boleh tinggal ayat ni. Bergoncang jantung Khalid, tapi apabila kebenaran masuk dalam hati dia. Antara satu sebab lagi kata ulama yang menjadi asbab lambat Khalid masuk Islam, sebab dia duduk fikir, kalau aku masuk Islam, macam mana aku nak berdepan dengan orang-orang Islam? Dia telah menjadi asbab 70 orang Islam syahid di medan Uhud. 70 tentera Islam syahid di medan Uhud. Asbab daripada Sayyidina Khalid ibn al-Walid ketika itu. Penentangan yang cukup dahsyat kepada Nabi menyebabkan keadaan begitu genting dan getir dalam hati dia untuk meninggalkan bumi Mekah. Tetapi kebenaran tak dapat dielakkan, kebenaran tak dapat ditutup. Akhirnya Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu menekan segala perasaan dia. Akhirnya Khalid Al-Walid bergerak menuju ke bumi Madinah, bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi dan para sahabat ketika itu menunjukkan akhlak yang paling baik, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kala Khalid Al-Walid sampai, mereka telah sambut Sayyidina Khalid, ahlan wa sahlan ya Aba Sulaiman. Selamat datang wahai Abu Sulaiman. Selamat datang wahai Khalid. Orang-orang wanita, para sahabiah yang berada bersama ketika tu, yang mana suami-suami mereka syahid di medan Uhud, sebahagiannya kata, wahai Khalid, sungguh kerana kalian, suami-suami kami telah gugur di medan Uhud sebagai syuhada. Wahai Khalid, dengarkanlah daripada kami pada hari ini, kami maafkan kamu. Anak-anak kecil datang mengelilingi Sayyidina Khalid. Pakcik, kami jadi yatim kerana pakcik, ayah-ayah kami telah syahid di medan Uhud. Pakcik, hari ini kami maafkan pakcik. Tuan-tuan, inilah agama. Dan inilah nilai sifat dan buah akhlaknya daripada Islam. Wal ya'fu wal yasfahu. Maafkanlah. Lupakanlah kesalahan yang orang lain buat pada kamu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tak suka kalau Allah ampunkan dosa-dosa kalian? Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang. Sayyidina Khalid Al-Walid, tahun pertama masuk Islam, pada bulan Safar, lebih kurang 4 bulan berlaku peristiwa Mu'tah. 3,000 tentera Rom bergerak, 3,000 tentera Islam bergerak ke Rom menuju untuk berperang dengan 200,000 tentera Rom. Bayangkan Sayyidina Khalid Al-Walid baru masuk Islam lebih kurang 4 bulan. Tetapi bila ada saja perkara-perkara untuk menjadi asbab bangkitnya agama, Khalid Al-Walid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagian sirah dalam riwayat mengatakan Khalid Al-Walid bawa 10 pedang. Dan Mu'tah berlaku begitu dahsyat ghazwah, sehingga akhirnya 10 pedang Khalid dikatakan patah dalam peperangan tu. Peristiwa tu hadir sampai ke telinga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Khalid Al-Walid akhirnya digelar as-suyuf min suyufillah. Dialah Saifullah, pedang daripada pedang-pedang Allah. 10 pedang yang Khalid bawa tu pedang Khalid patah, tapi Khalid pedang Allah, Khalid takkan patah. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maksud dan makna daripada setiap majlis maulid yang kita hadirkan untuk membentuk cinta ni. Para sahabat ridwanullahi ajma'in telah membentuk kesempurnaan cinta ni, dan mereka mati membawa cinta ni. Sayyidina Uthman ibn al-Affan dikepung rumah ketika akhir hayat dia oleh pemberontak-pemberontak. 12 tahun pemerintahan dengan penuh keadilan, penuh kecintaan, penuh taqwa. Tetapi kerana fitnah-fitnah
yang telah sampai ke kota Basrah, yang telah sampai ke kota Kufah, yang telah sampai ke Mesir, yang tak dapat ditahan, yang masuk ke dalam hati-hati manusia yang mempunyai penyakit-penyakit, maka bergerak ke Madinah, maka berhimpun mengelilingi rumah Sayyidina Uthman ibn al-Affan, satu orang yang begitu Nabi SAW cinta dan sayang. Sayyidina Uthman ibn al-Affan, di kala rumah dia dikepung, maka baling batu masuk dalam rumah dia. Sayyidina Uthman kata, janganlah baling batu. Dalam rumah ni bukan aku seorang, ada keluarga aku. Mereka kata, ya Uthman, bukan kami yang baling, Allah yang baling. Sayyidina Uthman kata, kalau Allah baling dah kena lah. Tapi yang baling bukan Allah, tapi yang baling ialah kalian dengan kebencian, dendam dan marah kalian. Sayyidina Uthman puasa pada hari akhir ketika sebelum dia dibunuh. Betapa kecintaan, kerinduan Sayyidina Uthman di akhir hayat dia kepada kekasih-kekasih dia. Sayyidina Rasulullah SAW dan dua sahabat yang telah mendahului dia. Ketika mana tertidur Sayyidina Uthman petang tu, hadir di dalam mimpi dia Rasulullah SAW. Di kanannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Di kirinya Sayyidina Umar al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka hadir dalam mimpinya Sayyidina Uthman dalam keadaan pemberontak itu tahan daripada air masuk dalam rumah Sayyidina Uthman, makanan masuk dalam rumah Sayyidina Uthman, kelaparan Sayyidina Uthman dalam keadaan berpuasa. Nabi hadir dalam mimpi, wahai Uthman, apakah mereka halang kamu daripada minum? Uthman kata, benar ya Rasulullah. Apakah mereka halang kamu daripada makan? Uthman kata, benar ya Rasulullah. Kata Nabi dalam mimpinya Sayyidina Uthman, jangan kamu khawatir, hari ini kamu akan berbuka puasa dengan kami. Berita gembira daripada sang pencinta. Bila kita cinta dan sayang kepada baginda Nabi SAW dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, kehadiran cinta itu telah menjelubungi seluruh kehidupan, sehingga segala jejak kaki dan langkah yang berlalu menelusuri segala atas tapak kaki yang baginda Nabi SAW. Cicinda baginda Nabi Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Siapa tak kenal akhlak beliau? Satu orang daripada cicit Nabi yang begitu hebat akhlak, menelusuri, meneladani akhlaknya baginda Nabi. Di zaman dia ketika tu ada satu orang lelaki yang keluar untuk tijarah, untuk satu urusan perniagaan, sampai di pasar beli nak pilih barang nak berniaga. Tiba-tiba azan berkumandang, maka dia pun berhenti, dia masuk masjid untuk tunaikan salat. Selesai daripada tunaikan salat, dia pun keluar balik, pergi pasar pilih-pilih barang nak berniaga. Bila dah pilih barang nak bayar, kata duit tinggal kat masjid tadi, solat tadi. Dia patah balik masuk dalam masjid, pergi kat tempat dia solat tadi, ternyata ada satu orang lelaki tengah berdiri dan solat kat situ. Siapa dia? Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain. Dan dia tak kenal. Dia kata, wahai fulan, kamu ambil duit aku lepas tu pura-pura semayang. Kamu curi duit aku lepas tu pura-pura semayang. Dia kata, pulangkan duit aku. Al-Imam Ali Zainal Abidin tengah solat. Selesai salat saja, lelaki tadi pergi dan cekak baju Imam Ali Zainal Abidin, kata, wahai fulan, wahai pencuri, bagi balik duit aku. Imam Ali kata, maafkan aku, maafkan aku. Dia tak curi, dia tak ambil, sebab tu dia tak gelabah, saya minta maaf. Kita kadang-kadang tak buat salah nak gelabah apa-apa. Kalau orang tuduh, aku pulangkan, maafkan aku. Bukan dia ambil, bukan dia curi, tapi ini akhlak. Ketika tu dia kata, aku minta maaf dan aku akan pulangkan. Kata, cepat pulangkan. Imam Ali kata, ikut aku balik rumah. Ikut Imam Ali sampai rumah. Imam Ali masuk rumah, keluar balik, tanya, wahai fulan, berapa duit yang hilang? Dasar pencuri. Kita dah curi duit aku, tanya pula berapa hilang. Sekian-sekian dirham. Imam Ali masuk dan bungkuskan duit tadi, keluar bagi dekat dia. Imam Ali kata, wahai fulan, jangan cerita perkara yang berlaku ni pada siapa-siapa boleh. Man satara musliman satarahullah fi dunia wal akhirah. Satu orang tutup aib, satu orang Islam, Allah tutup aib di dunia akhirat. Sebenarnya siapa yang tutup aib siapa? Al-Imam Ali Zainal Abidin cuba untuk tutup aib dia, dia tuduh dalam keadaan tanpa bukti, dalam keadaan tanpa soal selidik. Maka lelaki ni, bila Imam Ali cakap macam tu, dasar pencuri, kali ni aku tak cerita kat siapa-siapa. Tapi kalau lain kali kamu buat lagi, akan ku adukan hal ehwal kamu, akan dikenakan hukuman, dipotong tangan kamu. Imam Ali kata, maafkan aku. Dia tinggal. Maka dia pergi pasar,
Dia pun beli barang tadi, dia bayar, maka berniagalah dia pada hari itu. Selesai perniagaan, dia bawa balik keuntungan sampai rumah, isteri tunggu kat rumah. Isteri dia tanya, bang, hari ni abang keluar pergi berniaga, tak bawa duit ni. Abang tak bawa duit ni. Abang tinggal duit, saya pun tak tahu macam mana nak cari abang. Allah, dia kata, aku tak bawa duit. Astaghfirullah, dia kata. Kalau aku tak bawa duit, yang aku tuduh pencuri kat masjid tadi. Aku tuduh dia pencuri. Dia ambil duit pula, bagi dekat aku. Astaghfirullah. Siapa lelaki ni? Tuan-tuan, berlari lelaki ni pergi ke rumah Al-Imam Ali Zainal Abidin rahimahumullah ta'ala anhu. Dia ketuk pintu rumah Imam Ali, dan Imam Ali, sebelum dia ketuk tu, ada satu orang keluar daripada pintu rumah sebelah. Dia tanya, ni rumah siapa ni? Orang tu kata, kamu tanya rumah siapa? Ini kan rumah cicit Nabi SAW, Imam Ali Zainal Abidin bin Husain. Dia kata, ya Allah, tak ada orang lain yang aku tuduh pencuri di Madinah ni, aku tuduh cicit Nabi pencuri. Astaghfirullah. Dia ketuk pintu Imam Ali, buka-buka, tengok dia. Allah kata, Imam Ali, maafkan aku, apa lagi yang aku boleh tolong? Apa lagi salah yang aku buat? Maafkan aku. Lelaki tadi kata, wahai Imam Ali, aku minta maaf, aku dah salah tuduh. Wallahi, aku terlupa bawa duit tadi. Ya Allah, maafkan aku. Imam Ali kata, tak ada masalah. Sebenarnya masa kamu tuduh aku pencuri kat masjid tadi, masa tu aku dah maafkan kamu dah. Ini akhlak. Ini yang sepatutnya menjadi teladan kita semua. Wahai Imam Ali, ni duit ni aku nak bayar balik. Kami keluarga Rasulullah, apa yang kami dah bagi, kami takkan ambil balik. Dah. Bagi tak ada masalah. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam tak perlu datang untuk ajar orang balas baik dengan kebaikan. Membalas keburukan dengan keburukan ni dendam. Membalas kebaikan dengan kebaikan tak perlu Islam datang untuk ajar. Sebab, saya minta maaf, anjing pun faham benda ni. Kalau kita lalu satu jalan, anjing menyalak kat kita. Kita beli KFC dinner plate, letak dekat depan anjing tu. Anjing tu makan. Esok kita lalu lagi lorong tu, anjing tu dah tak menyalak kat kita, dia akan godek-godek ekor dia. Dia tahu, ini semalam belanja dinner plate ni boleh jadi kalau okey buat baik. Esok dia bawa bucket. Anjing pun faham balas kebaikan dengan kebaikan. Tetapi Islam hadir. Nabi SAW diutuskan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh ikutan terbaik teladannya ialah Rasulullah. Bukan untuk ajar balas kebaikan dengan kebaikan, tetapi untuk ajar balas keburukan, kejahatan yang dibuat pada kita dengan cara yang paling baik. Wala tastawil hasanatu wala sayya. Idfa' billati hiya ahsan. Takkan pernah sama kebaikan dan kejahatan. Balaslah kejahatan yang dilakukan kepada kamu dengan cara yang paling baik, dan kamu akan melihat orang yang memusuhi kamu akan menjadi teman yang paling karib, rapat dengan kamu. Itulah yang jadi pada seluruh para sahabat ridwanullahi ajma'in. Nabi dah tak ada, sahabat dah tak ada, kita yang ada sekarang ni. Hari ni siapa nak bawa akhlak ni kalau bukan saya dan tuan-tuan semua? Siapa yang nak hidupkan akhlak ni kalau bukan saya dan tuan-tuan semua? Siapa yang nak hadirkan akhlak ni kalau bukan kita yang duduk dalam majlis ni? Semoga Allah Ta'ala beri kekuatan kepada saya sendiri yang bercakap dan tuan-tuan semua. Semoga Allah Ta'ala hadirkan seluruh akhlaknya baginda Nabi SAW dalam kehidupan kita, sehingga kaki-kaki kita melangkah dan menjejaki setiap langkah kaki Nabi SAW, sehingga akhirnya kita tiba destinasi yang sama, di mana destinasi Nabi SAW dan para sahabat telah tiba. Dan itulah kehidupan yang sebaik-baik kehidupan selama-lamanya di negeri akhirat. Kita bersama dengan Rasulullah SAW yang hari ini kita dengar, kita cerita tentang kisah-kisah baginda. Semoga Allah Ta'ala terima yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tak baik pun daripada Allah, tapi atas dosa dan kesalahan saya minta ampun pada Allah, saya minta maaf pada tuan-tuan sekalian. Jazakumullah khairan kathiran, wallahu a'lam bissawab. Wahai fulan, macam mana aku boleh jatuh? Ini kebun kamu. Perigi ini besar. Ya, dia kata dia bangun, dia mula berlakon. Dia lakonkan semua. Dia jatuh kali kedua. Meninggal dunia. Subhanallah, rupanya termaktub dalam Lauh Mahfuz dia belum habis segelas susu. Habis susu yang ditakdirkan Allah Ta'ala, habis umur.